Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ainil Nadira binti Abdul Rahman dari DUB 1B bernama Matrix 15 DUB 21F 1059 di bawah Jabatan Kejuruteraan Awam di Politeknik Sultan Azlan Shah. Pada hari ini, saya akan menerangkan pembentangan saya mengenai tunjuk ajar asas dalam catur. Pertama, saya akan menerangkan mengenai pengenalan asas catur. Permainan catur merupakan permainan berpapan paling popular di dunia. Permainan ini sudah wujud sejak 1300 tahun yang lampau. Catur sangat senang dipelajari namun memerlukan sepanjang hayat untuk dimahiri. Permainan catur membuatkan seseorang itu fokus dalam apa yang dia lakukan, kerana permainan catur membuatkan seseorang itu menggunakan otak kiri dan kanan dengan konsisten. Objektif permainan ini adalah untuk checkmate pihak lawan. Ini berlaku apabila king atau raja salah satu pemain berada dalam keadaan check dan tiada sebarang gerakan yang mampu dibuat oleh pemain tersebut. Setiap pemain yang masih baharu dalam permainan catur haruslah mengenali terlebih dahulu peraturan-peraturan permainan dan kemudian strategi-strategi permainan yang telah dirangkakan oleh pecatur-pecatur profesional dan juara-juara dunia yang terdahulu. Ini sangat membantu kebanyakan pemain agar tidak sesat di pertengahan permainan dan sekaligus memerangkap dirinya sendiri. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan papan catur. Catur dimainkan di atas sekeping papan yang mempunyai 64 petak hitam dan putih yang berselang-seli. Dijajarkan supaya petak di penjuru kanan ke bawah bagi kedua pemain berwarna putih. Petak cerah dan gelap pada papan catur ini serta buah cerah dan gelap sering dirujuk sebagai putih dan hitam. Walaupun dalam set catur moden sekarang ini hampir semua warna boleh digunakan. Okey, jika anda lihat pada slide terdapat gambar raja papan catur. Okey, anak panah melintang pada papan catur itu digelar rank dan dinomorkan 1 hingga 8. Manakala anak panah laju yang menegak itu pula dipanggil file dan diberikan huruf A hingga H. Jika anda dapat lihat, setiap petak dalam papan catur mempunyai koordinat masing-masing. Notasi atau rekod pergerakan dalam catur pada masa kini menggunakan sistem notasi catur algebra. Okey, perhatikan gambar berikut. Diagonal atau perpenjuru ialah baris petak lurus yang sama warna yang tidak menegak dan melintang. Okey, contoh sebutannya ialah A1, B2, C3 hinggalah H8. Itu digelar diagonal ataupun perpenjuru. Bagi pemain putih, petak A5 mereka akan bermula dari sebelah kiri. Okay. Manakala pemain hitam, petak A dia akan bermula dari sebelah kanan. Okey. Bagi pemain putih, kedudukan buah utama. Okey, sebelum itu saya akan terangkan apa itu buah utama. Buah utama terdiri daripada king, queen, bishop, castle dan kuda. Okey. Kedudukan buah utama bagi pemain putih berada pada rank 1. Okey. Manakala pemain hitam, buah utama mereka berada di rank 8. Petak di sebelah kanan, bawah sekali, pemain mestilah berwarna putih. Okey. Make sure bila memulakan permainan, kedudukan papan adalah betul-betul ya. Okey. Seterusnya, kedudukan king adalah pada petak yang berlawanan dengan warnanya. Contohnya, king putih berada pada petak warna hitam iaitu DE1. Begitu juga dengan king hitam. Okey, petaknya akan berada pada petak warna putih. King side merujuk kepada separuh bahagian papan di mana king berada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya ialah queen side. Okey, seterusnya.
Okey, ini merupakan nama-nama buah catur. Okey, di sini kita akan kenali bentuk dan rupa buah-buah catur dalam permainan catur. Pertama, kita ada king atau raja. Okey, buah ini yang akan menentukan seseorang permain itu menang, kalah atau seri dalam sesuatu permainan. Kedua, kita ada queen atau ratu. Okey, buah ini paling berkuasa di atas papan catur. Ketiga, kita ada bishop. Keempat, kita ada knight atau kuda. Kelima, kita ada rock atau castle. Dan terakhir, kita ada pawn atau dikenali sebagai bidak. Okay? Buah ini paling banyaklah terdapat di atas papan catur. Okay, seterusnya. Okay. Setiap buah mempunyai trade value masing-masing, di mana buah pawn bernilai 1 mata. Kedua, kuda bernilai 3 mata. Ketiga, bishop pula bernilai 3 atau 3.5 mata pada akhir perlawanan. Castle bernilai 5 mata dan ratu bernilai 9 mata. Manakala raja adalah satu-satunya kepingan yang tidak mempunyai nilai mata atau digelar priceless. Okay. Kemudian saya akan menerangkan 3 pergerakan asas bagi buah queen, bishop dan kuda. Okay. Lihat pada gambar raja. Bagi ratu, merupakan kepingan yang paling kuat. Okay? Dia dapat bergerak di setiap arah, lurus, ke depan, ke belakang, ke tepi atau secara berpenjuru. Sejauh mana yang boleh selagi tidak bergerak menembusi mana-mana kepingan lain. Okay? Okay. Dan macam semua kepingan, okay, jika ratu menangkap suatu kepingan lawannya, maka pergerakan ratu akan berakhir di situ. Okay. Kedua, kita ada bishop. Okay. Bishop boleh bergerak sejauh mana yang ia mahu, tetapi hanya bergerak secara diagonal atau perpenjuru. Okay. Setiap bishop bermula pada satu warna. Okay. Contoh, kalau dia bermula pada warna cerah, okay, dia akan mesti kekal pada warna itu saja. Dia tak akan bergerak pada warna lain. Okay, lihat pada gambar raja ya. Okay, kalau dia berada di warna gelap ataupun warna hitam, okay, dia akan bergerak pada penjuru warna hitam. Seterusnya kita ada kuda. Kuda bergerak dengan cara yang sangat berlainan berbanding buah lain. Soalnya kuda ini bergerak dalam keadaan sudut 90 darjah sama seperti bentuk L. Okay. Kuda juga adalah satu-satu buah yang boleh bergerak melepasi buah yang lain. Maksudnya kira kuda ni bebas bergerak. Dia tiada halangan. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada cara penangkapan atau cara makan bagi buah queen, bishop dan kuda. Okay, di slide saya akan memaparkan video yang saya hasilkan. Okay, kita lihat dulu cara penangkapan bagi ratu. Okay, anda boleh lihat. Loading jap. Okay. Macam tadi, ratu bergerak secara lurus ke depan, ke belakang, ke tepi, okay? Dan dia boleh bergerak secara bebas. Tapi bila dia dah makan, dia kena stop dekat petak tersebut. Okey, seterusnya kita lihat kepada pergerakan bagi bishop. Okey, macam saya cakap tadi, bishop bergerak secara perpenjuru ya. Kalau dia berada di line putih, dia akan gerak pada line putih sahaja. Okey, seterusnya kita lihat pada cara pemakanan, cara penangkapan bagi kuda. Okey, kuda bergerak secara bentuk L ya. Okey. 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 Baik. Okey. Kita lihat kepada slide seterusnya.
Seterusnya saya akan menerangkan tentang castling. Okey, pergerakan castling boleh, kalau anda boleh lihat, dia boleh melakukan dua tindakan dalam satu pergerakan. Okey. Menggerakkan raja anda ke tepi dengan selamat. Okey. Kemudian memindahkan castle anda dari penjuru papan ke dalam permainan. Okey, pada giliran seseorang pemain, dia boleh menggerakkan rajanya sejauh 2 petak dalam satu arah dan kemudian menggerakkan castle dari penjuru berkenaan ke petak bersebelah raja di arah bertentangan. Okey. Okey, syarat-syarat untuk melakukan castle. Okey, pertama, ia mesti menjadi langkah pertama bagi raja. Kedua, dia juga menjadi langkah pertama bagi castle. Ketiga, tidak boleh ada sebarang kepingan di antara raja dan castle untuk bergerak. Dan terakhir, raja tidak boleh berada dalam keadaan check atau melalui check. Okey. Perhatikan apabila anda melakukan castle ke satu arah. Okey. Jika raja berada lebih dekat dengan tepi papan. Okey. Jadi ia dipanggil castle sebelah raja ataupun sebelah kanan. Okey. Tetapi jika castling ke arah sebelah lain atau sebelah kiri, di kedudukan ratu, jadi dipanggil castling sebelah ratu. Okey, tidak kisahlah di mana arah saja, tetapi raja sentiasa bergerak hanya 2 petak. Okey, apabila castling dilakukan. Okey, saya akan tunjukkan satu contoh video cara castling dari arah kanan ataupun castling dari arah sebelah raja. Okey. Okey, next. Yang terakhir adalah mengenai seri atau draw. Okey, maaf. Kadang-kadang permainan catur tidak berakhir dengan seorang pemenang tetapi juga dalam keadaan seri. Okey? Okey. Kenapa? Sebab kenapa sesuatu permainan itu boleh seri? Pertama, posisi ini mencapai stalemate di mana ini giliran salah seorang pemain untuk bergerak, namun rajanya tidak dalam check, tetapi dia masih tidak mempunyai pergerakan yang lagi yang sah. Kedua, pemain-pemain mungkin boleh sahaja bersetuju untuk seri dan berhenti bermain. Ketiga, tiada cukup kepingan di atas papan untuk memaksa checkmate. Contohnya raja satu bishop lawan satu raja. Keempat, seorang pemain mengisytiharkan seri jika posisi yang betul-betul sama diulang sebanyak 3 kali walaupun tidak semestinya 3 kali secara berturut-turut. Terakhir ialah 50 pergerakan berturut-turut telah dimainkan di mana kedua-dua pemain tidak menggerakkan bidak ataupun menangkap buah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.